Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'u walahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'. نوينا تعلم التعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع الدرجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرة الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Di kesempatan ini kita teruskan lagi dengan pengajian daripada kitab Fiqhul Manhaji Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita sambung pada tajuk perbezaan cara solat perempuan dengan solat lelaki. Kitab fiqh perbezaan cara solat perempuan dengan solat lelaki. Sunat bagi perempuan yang bersolat melakukan cara yang berbeza daripada lelaki pada 5 perkara. Yang pertama, merapatkan anggotanya antara satu dengan yang lain ketika sujud, iaitu merapatkan dua siku ke rusuk. Ni dia, kan? Itu sujud. Dan melekapkan perut ke paha. Jadi sujud dia agak pendek. Sujud dipendekkan kepala dengan punggung tu, maksudnya rapat. Lagi dekat, sedekat yang dia boleh buat. Berlainan dengan laki, mereka disunatkan merenggang siku dari rusuknya dan menjarakkan perut dari kedua paha. Jangan bagi melekat. Okey, jelas waktu sujud. Tapi itu semua kalau keadaan mengizinkan. Contoh orang lelaki kalau memang macam Masjidil Haram tu, yang satu saf ni jadi dua saf. Yang tu tak terdaya kita nak sujud jauh-jauh. Tu mungkin jadi macam orang perempuan pula, dah kena sempit, kena rapat sini, kepala pendek macam tu. Tu tengok keadaan lah. Tapi keadaan yang boleh, ini yang paling sempurna bagi orang lelaki. Sujudnya agak jarak jauh dan tangannya direnggangkan. Siku dia tu. Okay, jelas Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW berjalan berhampiran dua orang perempuan yang bersolat. Lalu baginda bersabda, "Idza sajadtuma fadumma ba'dal lahmi ila al-ardi fa innal mar'ata laysat fi dhalika karrajul." Apabila sujud, rapatlah sebahagian badan kamu ke lantai, kerana orang perempuan tidak sama dengan sujudnya sebagai orang lelaki. Bukan rapat ke lantai. Macam mana itu maksudnya merapatkan perut dia tu ke paha. Jadi pendeklah, seolah macam tak nampak ruang bawah ni. Bawah tempat sujud orang lelaki kan, bila kita sujud tu, antara dagu sampai ke lutut tu ada ruang. Sampai Nabi kata kalau anak kambing tu boleh masuk celah tu. Kan? Itu orang lelaki. Orang perempuan tak macam tu. Okey, jelas yang pertama. Ada soalan apa yang tu? Kan? Tu yang kita tengok yang kedua. Kalau ada soalan tanya tu ya. Memperlahankan suara walaupun ketika bersolat yang bacaan jahar, bacaan malam, bacaan kuat. Macam solat maghrib, isyak, subuh. Tapi dia punya perempuan, dia jahar juga, tapi jahar tak sejahar. Jahar ni
kuat, volume tinggi. Jadi orang lelaki sunat volume dia tinggi. Kalau kira orang belakang tu boleh dengar. Orang perempuan semayang kuat, dia baca tapi kadar kiri kanan dengar cukup. Tak suruh sampai ke belakang sana. Walaupun seorang. Sekadar kita seorang je. Sunat. Jemaah sama perempuan, nada tu taklah sekuat macam orang lelaki sangat. Tak sekuat sangat. Sekiranya bersolat di tempat yang ada lelaki bukan mahram, kerana dikuatiri menimbulkan fitnah. Kan? Hal ini berdasarkan fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Oleh itu janganlah kamu berkata-kata dengan lembut manja semasa bercakap dengan lelaki asing, kerana yang demikian boleh menimbulkan keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya menaruh tujuan buruk terhadap kamu. Okey. Jadi maksudnya kalau cakap orang lelaki, cakap bukan semayang. Cakap kena suara nada tegai. Kan, jangan ya napanya ni. Jadi orang dengar pun lain orang lelaki. Syaitan akan ganggulah. Tapi kalau bab sembahyang kena nada. Tujuan tak nak lembut dengan orang lelaki, tak jadi penggoda. Kalau sembahyang baca kuat, mungkin orang lelaki duduk sana-sana boleh dengar. Oi, sedapnya suara dia, macam mana muka dia, nak tengok, nak pegang. Jadi syaitan semua tu. Kan? Jadi nak tak capai tujuan syaitan. Dalam sembahyang perlahan suara. Cakap bagi keras sikit. Kan? Gitu. Tegahan dalam ayat di atas menunjukkan bahawa suara perempuan boleh menimbulkan fitnah. Oleh itu, mereka dituntut memperlahankan suara ketika bersama lelaki yang bukan mahram. Maksud perlahan supaya taklah dengar sampai dia orang dengar. Keadaan ini beza dengan orang lelaki yang sunat nyaring suara pada solat yang nyaring bacaan. Walaupun sembahyang seorang. Sunat orang lelaki baca kuat. 2 rakaat maghrib, 2 rakaat isya, subuh. Kan? Jumaat. Sunat baca kuat. Jumaat memang Jumaat lah kan. Kalau maghrib sembahyang seorang-seorang, sunat baca kuat-kuat. Orang perempuan, bila sembahyang seorang, perlahan seorang dia. Kalau Jumaat, kadar kiri kanan sudah. Walaupun orang nu jauh tak dengar macam mana. Kalau pakai mikrofon lainlah. Tapi kalau bangunan rumah ni memang tak ada orang lelaki langsung, tu bolehlah tinggikan sikit, naik volume dia tu. Sebab kita yakin tak ada orang lelaki pun yang boleh dengar. Okey, jelas. Yang ketiga, dulu memang adalah pertikaian ulama tentang tilawah Quran kan, pertandingan Quran perempuan. Kalau di negara lain pada Malaysia, Indon, Asia kita ni je yang buat lelaki perempuan buat di pentas tu. Negara lain tak ada. Kalau nak buat pertandingan perempuan pun dia buat dalam bilik tertutup rapat, tak ada orang lelaki boleh masuk pun. Perempuan sama perempuan. Orang lelaki je. Bukan ada pentas macam kita lah. Penonton semua dengar tu lelaki, perempuan. Dia lelaki lah saya. Nadinya masih lelaki. Mengadil lelaki lah, mengadil perempuan je. Tak ada orang lelaki. Dia semua kira perempuan. Di Mesir macam tu. Tak ada pertandingan perempuan. Yang orang lelaki jadi pengadil boleh dengar. Mesir, di Yaman lagilah ketat. Kan? Wallah alam, saya pun tak sidik tengok. Kan? Mungkin yalah, itulah bila bukan kata tak boleh langsung dengar orang lelaki dengar suara perempuan. Kita muamalah beli barang kat kedai, jual barang apa semua lelaki perempuan kan. Tapi dengan nada tadilah, nada tegas, maksudnya bukanlah mendayu-dayu, menggoda-goda, kan. Yang tu yang tak boleh. Jaga yang tu je lah. Tapi bila dah baca Quran memanglah nak mendayu kan. Kadang-kadang orang lelaki boleh tergoda dengan seorang perempuan. Tak tengok muka pun, tapi tergoda dia jadi gairah dia lain. Macam penyanyi Mesir dulu. Ummu Kulsum kan, terkenal satu zaman dulu. Zaman hitam putih lah, cerita TV hitam putih tu.
Oh, dia kalau menyanyi, orang lelaki jadi gila. Kan? Menangis-nangis, teriak-teriak, seronok. Dengar suara dia je. Dia dia adalah filem apa ni, video YouTube ni apa semua kan. Dia menyanyi taklah menggoda dengan tarian. Tak ada, dia berdiri tegak itu. Tapi suara dia, Masya Allah. Boleh menyebabkan orang lelaki jadi gila. Ha? Ada? Yalah, ada lah. Sebab tu ada apa ni, dalam kitab Imam Qurtubi itu, Tazkiratul Mauta. Saya baca ada yang orang yang menikmati dengan nikmat dunia yang takkan dapat dalam nikmat syurga. Kalau dia masuk syurga pun, antaranya emas. Laki-laki, orang lelaki pakai emas. Dia syurga nanti dia tak boleh pakai dah emas. Sedangkan emas tu perhiasan cantik lah dalam syurga. Yang kedua, arak. Kalau dia dah nikmat di dunia ni, makan minum arak, di akhirat tak ada lah. Yang ketiga, suara perempuan. Sutra. Itu yang keempat, suara perempuan. Suara nyanyi perempuan ni. Bila dengar sampai nikmat. Kan? Bimbang di akhirat nanti tak dapat dah suara penyanyi-penyanyi bidadari dia. Dapatlah suara orang lelaki je. Kan? Penghibur juga. Kecuali dia bertaubat lah. Semua tu cerita bertaubat. Kan ni maksudnya tak sempat bertaubat. Tapi mungkin akhirnya Allah ampun, dia masuk syurga. Tak dapat yang tu. Tak dapat yang ni, tak dapat yang tu. Kan? Untuk marhaban perempuan yang duk merendui tu kan. Liputan-liputan. Lelaki kat luar, perempuan kat dalam. Itulah Malaysia kita susah kan. Tapi bagi saya lebih setuju lah. Kata kalau boleh, buat tertutup perempuan-perempuannya. Kan? Itu lebih selamat kan. Selamat. Budaya kita ni dah jadi sebab tu orang Yaman kadang-kadang dia rasa terkejut main ni. Kan orang perempuan datang soal depan-depan ni, bagi kita biasa je lah kan. Main tanya soalan depan-depan. Dia orang, alamak. Dia akan panggil kita, mai tolong teman, duduk kiri kanan. Pasal orang perempuan nak tanya. Ya. Itulah. Tutup. Orang lelaki tak boleh, rakam pun tak boleh tak? Video pun tak boleh. Takut tersebar muka dia orang. Muka, suara. Itulah dia orang jaga ketat lah. Tapi kita nak ketat macam tu sangat pun susah juga. Memang halangan tu banyak. Cuma kita jaga jangan sampai tergoda tu. Kan? Bila timbul tergoda tu ada terlibat dosa. Okey, tadi na'udzubillah, tegahan dalam ayat di atas menunjukkan bahawa suara perempuan boleh menimbulkan fitnah. Oleh itu mereka dituntut memperlahankan suara ketika bersama lelaki yang bukan mahram. Keadaan ini berbeza dengan orang lelaki sunat menyaringkan suara pada solat yang nyaring bacaannya. Ketiga, orang perempuan yang ingin mengingatkan orang lain untuk sebarang tujuan tentang sesuatu yang berlaku ketika hendak bersolat, bertepuk tangan dengan cara menepuk tangan kanan ke atas belakang tangan kiri. Macam tu. Contoh tengah berdiri, kata imam perempuan dia silap. Kan? Ataupun imam lelaki, dia boleh tegur kalau yalah mayang anak kan, anak jadi imam. Dia dekat je lah dalam rumah. Mungkin salah. Tu cara orang perempuan tegur. Sama ada tegur perempuan ataupun tegur orang lelaki. Ataupun tepuk paha boleh, kita dah duduk macam duduk kan. Ataupun tepuk, kita keadaan duduk, tepuk tangan sini. Tapi ikut sakut telekung kan. Pom, tak bunyi sangkut telekung. Nak kena selak, ambil paha je lah. Kan? Sebagai isyarat, teguran. Walaupun tu anak dia. Kalau tegur suara tak boleh. Tapi orang lelaki pula, teguran dia subhanallah. Subhanallah. Pernah berlaku zaman Nabi, sahabat nak tegur Nabi, tegur Abu Bakar. Abu Bakar jadi imam, Nabi baru datang kemudian. Semua sahabat tepuk. Sahabat tepuk. Jadi Nabi tegur. Orang perempuan tepuk orang lelaki dengan subhanallah. Tepuk ni ataupun menegur ni, kita tegur yang boleh merosakkan sembahyang. Ataupun mengurangkan pahala.
Seperti contoh, dia silap rakaat, bangun rakaat kelima. Itu tegur. Dan kita jangan ikut. Jangan ikut, kita pun bangun. Dah imam dah bangun 5, kita pun bangun yang kelima juga. Kita tahu Tok Imam jadi 5. Kita yang batal semayang. Kita bangun 5, kita batal. Tok Imam tak batal sebab dia terlupa. Dimaafkan. Kita tak terlupa, kita tahu kan. Kita tahu Tok Imam salah, kita pergi ikut buat apa? Jangan ikut. Habis tu nak buat macam mana? Dia bangun 5. Kita duduk dalam keadaan tahiyat yang rakaat keempat. Tahiyat akhir. Lepas tu sama ada kita naik mufaraqah, kita selesai tahiyat, bagi salam. Tok Imam dia semayang cara dia. Ataupun kita menanti. Nanti imam sampai tahiyat sama-sama, salam sama-sama. Duduk lama itulah. Kan? Kalau kita terlupa, apa pun terlupa dimaafkan. Kena turun balik ya. Kena reverse balik ya. Turun. Tak boleh rokok. Kalau dia tahu 5, dia tak turun balik duduk tahiyat. Dia pun rokok, tidak sujud. Buat macam rakaat 5 betul. Batal semayang. Sebab dia buat benda yang salah. Lebihan daripada rukun tadi ni. Semayang batal. Jadi kalau tahu duduk diam. Jangan ikut. Sementara orang lelaki punya sementara orang lelaki pula hanya bertasbih. Subhanallah. 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 Tok Imam tak tahu pula, tak payah. Degil Tok Imam. Tengah semayang cakap Imam. Tak payah. Subhanallah ya. Dia tak tahu, dia tak dengar, dia tak ikut kita, biarlah. Kan? Tetapi bukan dengan tujuan memberi ingatan. Bukan kita aku nak tegur dia subhanallah. Dalam sebut subhanallah tu niat kita berzikir pada Allah Ta'ala dalam semayang. Aku nak berzikir. Subhanallah. Aku nak berzikir. Subhanallah. Terlintas yang tu. Kan? Hal ini berdasarkan hadis daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man rabahu syai'un fi salati falyusabbih fa innahu idza sabbaha ultufita ilaihi wa innamat tasfiqu lin nisa." Siapa yang meragui suatu ketika solat, hendaklah bertasbih. Maksud ragu tu imam silap. Nampak silap dia, kita tasbih subhanallah sebagai teguran. Apabila bertasbih, dia akan diberi peringatan, perhatian. Sementara bertepuk, cara perempuan nak tegur adalah dengan tepuk tangan, hanya untuk wanita. Tapi kalau orang lelaki pergi tepuk, batal tak? Tak batal. Tepuk dia jangan banyak kali. Pergerakan tu kena hati ke lah. Jangan. Itu memang batal semayang pergi tepuk. Itu kan tepuk nak tegur. Kan? Jadi tepuk sekali je. Kan? Jadi tepuk kau boleh bagi bunyinya jadi kuat. Sama ada kita melengkung sikit jadi kuat kan? Tak melengkung. Buat bagi kuat lah, bagi kuat. Kan? Kalau bunyi pelan, kawan tu pun tak perasan. Kan? Tok Imam tak perasan. Kuat. Subhanallah juga kadang-kadang kita nak tegur. Ada orang nak tegur subhanallah, tapi tegur pelan. Subhanallah. Subhanallah. Dia macam confused kan? Dia betul ke tidak ni? Betul ke tidak ni? Dia nak tegur tak tegur. Tapi bunyi jugalah tu pelan. Jadi Tok Imam apa dia? Tak perasan. Kau boleh subhanallah. Tahu dia ni memang nak tegur kita. Okay, bab teguran. Okay, apa dia lagi? Ya. Ingatkan. Tegur bacaan. Boleh? Tegur bacaan boleh? Bukan. Tegur kerana nak betulkan solat dia. Tegur bacaan nak tepuk macam mana kan? Dia baca jatuh satu huruf. Fa innama contohnya asalnya dalam Quran wa innama kok lain tu kan. Wa qul patut faqul. Nak tegur dia tak perasan apa benda pun. Kan? Jadi kita sebut bacaan. Faqul. Contohnya nak tegur dia. Kena kuat untuk teguran. Untuk teguran yang tak boleh guna tepuk lah. Ataupun diam. Biar dia salah. Kan?
Kerana kesalahan dalam Quran bacaan sembahyang tu tak menjejas batal pun. Tapi kalau dia nak tegur tu, imam mana hala depan tu, orang perempuan nak tegur, waqul. Tu tak boleh lah. Terkejut orang lelaki belakang. Orang lelaki pun, kalau nak tegur bacaan, dia ada ujung sangat, memang suara dia takkan sampai, tak payah tegur. Kan? Kau boleh yang agak-agak suara tu boleh sampai. Sebab tu tanggungjawab orang belakang imam ni banyak. Imam silap salah apa pun, dia dulu yang bertanggungjawab untuk tegur. Ni kadang-kadang kita berebut sangat nak duduk belakang imam. Aku dulu. Mai tu imam silap, nah kalang kabut. Kan? Imam terkentut, tak reti nak ganti. Kan? Yang keempat, sebagaimana yang dinyatakan aurat perempuan adalah seluruh anggota badan, melainkan muka dan dua tapak tangan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka. Maksud aurat, perhiasan di sini bukan makna rantai apa semua tu. Tubuh, aurat. Tubuh mereka kecuali yang zahir. Maksudnya yang memang dibolehkan dedah. Hanya dua pergelangan tangan, tapak tangan dan juga muka sahaja. Muka pun had muka. Had muka wuduk macam mana? Ni tulang dagu ni. Bawah line yang bawah. Tulang dagu. Ni ujung rambut. Jadi kita pakai telekung tang ni. Selalu yang perempuan telekung di sini. Ni bawah ni. Sampai ke tepi ni kira terdedah ni. Kan? Dia tulang ni. Tulang yang bawah ni itu sepadan. Jadi bawah ni adalah 1 inci, setengah inci. Dah terdedah aurat. Cari telekung yang macam tu. Tutup dagu dia. Dua tapak tangan ni tulang yang timbul ni. Kan kita ada sendi tulang timbul. Tu border. Belakang ni aurat, ke depan tak aurat. Maksudnya inilah ni, tapak tangan ni, benda ni lah ni. Atas dan bawah. Tu boleh dedah. Sock hand tu boleh, tapi kena lebihkan. Jangan kadang-kadang kita angkat tu dia terselak ni. Dia turun mai. Kan? Kau boleh cari yang stokin lengan dia tu lebih sikit, dia ada apa orang panggil? Berlekat lebih kan. Ataupun ada yang jenis getah gelang. Gitu. Jadi menutuplah, kita confident, yakin angkat tangan pun takkan terdedah. Ya. Semua mazhab ke yang pasal muka dan tangan? Ada Hanafi longgar sikit. Tapak kaki dia tak kira aurat. Dia termasuk gelang tangan dan kaki. Telapak kaki. Buku lali ke bawah. Tu India semayang macam tu. India Hanafi. Longgar sangat. Longgar lah. India. Tapi kalau tengkuk ni semua mana ada. Semua aurat. Rambut ada juga orang India yang jahil. Yang dia pakai. Sini kan rambut dia terkeluar mai tapi dia semayang. Selendang je. Tak boleh lah. Itu tak ada. Sepakat. Bab muka, border yang kita sebut tadi, sepakat ulama itu je yang boleh dedah. Lain tu aurat. Bab kaki je khilaf. Ada kata tak aurat, ada kata aurat. Memang kita pegang pada aurat lah kaki tu. Bagi kita mazhab Syafi'i. Cuma okey dah. Pendapat yang masyhur di kalangan ulama menyatakan bahawa maksud perhiasan ada tempat perhiasan tersebut. Tempat maksudnya gelang apa ni? Rantai. Tak kat mana? Tak kat tengkuk. Tengkuk tu yang aurat. Jangan dedahkan. Dan sini ni belahan baju dia sini. Jangan yang berita dedah. Tu cerita bab tafsir lah. Tapi senang kita faham, jangan dedah aurat. Wala yubdina zinatahunna, jangan kau dedah aurat yang patut tutup kecuali yang zahir saja. Iaitu yang zahir maksudnya muka dan dua telapak tangan tadi. Dan maksud yang zahir daripadanya ada muka dan tapak tangan.
Bukan maksud tapak tangan tu yang depan ni je, belakang kena tutup. Macam tu salah faham. Maksudnya seluruh ni boleh dedah. Begitu juga hadis daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atusalli al-mar'atu fi dir'in wa khimarin laysa 'alayha izarun?" Qala, "Idza kana dir'u sabighan yughatti zuhura qadamayhi." Maksudnya, adakah perempuan bersolat, boleh solat dengan pakaian baju labuh dan tudung kepala sahaja tanpa memakai kain? Jubah berumur ke bawah, kain dalam tak ada. Okey. Sabda Nabi SAW, apabila baju itu labuh hingga menutup bahagian yang zahir dan dua tapak kaki, maksud tutup sampai kaki, bolehlah. Kan? Walaupun satu lay kan, bukannya macam telekung kita lah, atas satu, kain satu kan. Boleh. Yang penting tutup. Yalah, lagi kemas lah, lagi cantik lah. Okay. Jadi semayang kita, contoh katalah baju kita pakai ni, orang perempuan pakai kurung ni, memang dah tutup aurat lah, tutup aurat. Boleh pakai semayang terus. Confident, tak terdedah. Kan? Tak terdedah, boleh pakai semayang. Tak payah nak pakai telekung. Tapi kadang-kadang ialah kita ni fashion baju macam ni, tak confident lah, kadang-kadang ada ketika terdedah macam tu macam ni. Kalau tutup dengan telekung memang lengkap lah kan, dah tutup semua. Yakin, lebih baik. Sebab kita semayang supaya yakin. Maksud tenang. Kan bila macam orang lelaki juga ada pakai seluar t-shirt. Jadi bila semayang, Allah Akbar, sambil tarik baju dia. Nak tutup, takut terdedah. Dia semayang tak khusyuk. Orang perempuan juga mungkin pakai tudung kecil macam ni. Bila sujud, takut atas ni terselak macam tu. Jadi sambil sujud, sambil duk tarik. Kan? Jadi semayang terganggu. Pernah lah kan, nak tengok lah. Jadi semayang, orang lelaki tu kadang-kadang, Allah Akbar, masa rokok tu sambil duk tarik baju, t-shirt belakang, takut terdedah punggung belakang. Baik engkau pakai kain pelekat cantik, baju tukar, bagi labuh sikit. Senang, tenang. Semayang tenang. Kita tak risau nak terdedah-dedah. Kan? Ketat pun tak boleh. Dia dua cara yang dikira mendedah aurat. Yang pertama ketat, yang kedua jarang. Jarang macam mana? Jarang yang bukan kita teropong masih nampak, itu tak ambil kira lah. Jarang ni orang sekali pandang pun nampak warna kulit. Itu jarang lah. Ketat. Itu kira nampak lah. Nampak. Kalau kira-kira duduk biasa ni, orang nampak, semua orang nampak, bukan mata dia saja. Mata orang lain semua nampak kulit dia tu, betih dia. Itu tak boleh. Kan? Begitu juga ketat. Ketat yang nampak rupa badan. Orang boleh cam dia punya saiz. Kan? Yang tu tak boleh. Masih telanjang, Nabi kata. Hadis Nabi SAW, Nisa'un kasiyatun ariyatun. Perempuan yang ada pakaian tapi telanjang lagi. Kan? Orang lelaki pun sama. Yang bahagian aurat dia, kemaluan itu kadang pakai seluar jin tu mungkin tak nampak sangat. Ni apa, basikal punya tu, yang ketat kan, nampak bukit, timbul apa semua tu. Yang tu tak boleh. Nampak bentuk dia tu. Jin kira tak nampak lah bentuk sangat, dia tebal. Walaupun ketat kan. Kulit asli tak pakai baju. Kan? Yang penting aurat dia lah, pusat dengan lutut. Tapi kurang sempurna lah semayang dia. Terdedah sana terdedah ni. Balik pakai itu lah semayang. Tentang nada kat sini pula.
Ada Ustaz. Sah lah semayang dia, tak masalah. Tapi kurang sempurna lah pakaian tak lengkap kan, tak sempurna, tak cantik. Kita nak biar semayang ni dalam keadaan pakai cantik. Khuzu zinatakum. Allah kata khuzu zinatakum. Inda kulli masjidin, pakai cantik-cantik. Ambil perhiasan cantik ketika kau nak datang masjid. Maksud tutup aurat dengan lengkap, sempurna. Sempurna tu kira pakai baju atas sama. Kan? Seperti kita pakai ihram, pakai kain saja semayang boleh, tapi makruh hukumnya sebab mendedah badan ni depan orang ramai ni, orang jadi tak selesa. Gelinya ketiak dia menitik tam kan. Orang rasa geli kan. Walaupun lelaki sama lelaki. Mungkin geli, mungkin boleh, mana tahu nafsu dia lelaki pada lelaki, boleh jadi nafsu pula. Bahaya benda tu. Jadi kena tutup juga badan. Adalah jelas apabila pakaian itu menutup bahagian atas tapak kaki ketika berdiri dan rokok, sudah tentu ia akan berjela ketika sujud. Berjela ketika sujud. Dan menutup tapak kaki kerana kain itu labuh ke bawah. Maksud kain kena meleret kan. Pasal dia tak kesokin. Macam kita telekung lah. Telekung semayang kan meleret. Kita boleh pijak bawah tu. Labuh. Dia kata kalau menyentuh memang sah semayang. Tapi di luar semayang kita tak selesa pula nak jalan meleret di tanah. Jadi sebab tu pakaian yang bukan semayang, kita nak buat semayang tu mungkin tak pun lengkap. Pasal singkat kan. Pakai sokin. Nampak sokin, okey tak apa. Tapi takut-takut ya terselak kipas angin. Nampak betih. Sokin takat tu je. Tu ada ruang lagi. Lebih elok memang lengkap macam telekung kita labuh meleret macam tu. Memang tiup angin pun tak terbuka lah pasal kita pijak kainnya. Adapun aurat lelaki adalah bahagian di antara pusat lutut. Ini bererti sah solat orang yang hanya menutup bahagian anggota badan dari pusat hingga lutut. Orang lelaki tak pakai baju tadilah. Sah semayang. Hal ini berdasarkan hadis marfu' ma fawqa rukbatain minal aurah wa ma asfala minas surrah minal aurah. Anggota sebelah atas dua lutut dan bawah dari pusat adalah aurat. Jadi dua lutut ni kat mana? Tempurung lutut tu kena tutup tak? Asal hukum tempurung lutut tak dikira aurat lelaki. Asal. Tapi ma la yutimmul wajibu illa bi fawal wajib. Tak sempurna kita nak tutup ngam-ngam atas tempurung kan, paha dah kan kita kata. Nak tutup ngam-ngam tu kadang-kadang terselak juga. Macam ni lah, macam lengan perempuan lah. Border ustaz kata kat tulang ni, kita pun ngam-ngam je stokin sampai situ. Sagi kan terselak sikit. Jadi tak lengkap. Wajibnya kalau kita nak sempurnakan yang tutup ni, kita lajakkan sikit. Ke depan sikit. Macam tu juga paha ni. Kadang ya melipat terselak juga nampak paha. Lebih baik kau tutup sekali dengan tepung lutut tu, memang yakinlah tak terdedah. Kan? Lagi baik bawah lagi bagi orang lelaki. Jadi lebih yakin kita semayang pun selesa. Tak risau. Tak ngam-ngam lututnya. Itu kira sah adalah semayang dia tu. Tapi dia punya tadi lah, bila ketat semayang pun nak kena tarik-tarik takut dia terdedah kan. Jadi duk risau tu ada sehingga khusyuk semayang tu kurang. Mengganggu semayang dia. Dia lebih baik pakai bagi memang labuh ke bawah tu, tak risau apa dah. Aurat kita memang dah yakin tutup. Begitu juga baju. Orang pakai t-shirt, anak muda pakai t-shirt ni, jean t-shirt. Jadi bila rokok dia risau-risau terdedah. Duk tarik baju. Pakai yang labuh, dia tak risau dalam semayang dia. Begitu hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia bersolat dengan memakai sehelai pakaian. Tu tadi pakai kainnya tu. Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbin wahidin. Pernah Nabi macam tu. Aku melihat Nabi SAW bersolat dengan memakai sehelai pakaian. Jadi Nabi buat atas dasar nak menunjuk harus. Boleh, halal, sah. Bukan itu kebiasaan ni, bukan kebiasaan ni. Kali ni dia nampak macam tu. Adapun kebiasaan Nabi pakai lengkap lah. Kan? Nabi
jadi pakaian kebiasaan orang Arab, kebanyakan orang Arab Madinah pada tu, pakaian dia macam kita pakai ihram tu. Kain dia macam tu, baju dia macam tu. Dia lilit-lilit ni. Atas yang bawah. Itu kira orang berada sikit lah. Kalau orang miskin, dia selai kain ihram tu, dia tutup jadi jubah. Tapi tak jahit tangan. Dia, macam mana dia ambil 2 selimut tu kan. Dia tutup dari sini, dia tebuklah lubang kat sini. Tebuk lubang untuk masukkan tangan. Lepas tu dia, penjuru ni dia ikat. Ni bawah ketiak dia macam mana? Bawah ketiak kan nampak paha apa semua ni. Dia ambil duri-duri pokok, selit. Jadi macam jahitan. Itu kira orang kebanyakan miskin. Kalau sederhana sikit, macam kain ihram kita 2 helai. Kain bawah, atas selimut. Kalau berada lagi, tu dia jahit baju macam ni. Pakai baju macam ni. Tu. Kan? Jadi, kain ihram tu sebenarnya pakaian kebanyakan orang Islam pada zaman tu. Sebab tu kita ni kena downgrade. Kita pakai baju smart-smart, pergi ihram, pakai 2 helai tu. Bagi nampak kebanyakan. Sama semua. Hak miskin pun boleh pakai macam tu. Kaya pun kena downgrade sikit. Pakai bagi sama. Kan? Supaya nampak kesamaan. Waktu kita buat haji umrah. Tak boleh pakaian jahit dan sebagainya. Tapi Nabi lebih suka. Bila ditanya Nabi, pakaian yang paling Nabi suka adalah thawb. Thawb ni, inilah baju yang jahit-jahit ada lengan masuk apa semua ni. Jubah lah, jubah. Orang nak panggil top. Dia panggil top, itulah kan. Thawbun. Tapi Nabi ada juga baju yang smart-smart, cantik, ada perhiasan, bunga-bunga gitu-gitu. Kan? Daripada sutra, masuk hiasan tu sutra. Kain biasa, cotton, lepas tu ambil kain sutra pecah sikit, buat hiasan bunga-bunga kat sini, jet tampal bagi cantik. Tapi bukan daripada harta, maksudnya bukan Nabi upah orang buat. Orang buat hadiah pada Nabi. Nabi pakai. Kan? Dan warna pakaian Nabi pun bukan putih semua. Ada orang hadiah merah, ada orang hadiah hijau. Nabi pakai yang tu sekali, pakai yang ni sekali. Sementara riwayat yang lain juga menyebut, Salla Jabirun fi izarin qad aqadahu min qibalihi qafahu. Jabir bersolat dengan memakai sehelai kain yang diikat ke bahagian belakang. Sehelai, ikat bahagian belakang. Dia mungkin di sini macam tadilah, ikat kat tengkuk ini. Lain main letak duri je. Selit bagi dia kain duk macam tu. Kan? Menggantikan benang jahit. Dah tak ada duit nak upah orang jahit. Kan? Itu pakaian kebanyakan para zaman sahabat Nabi SAW. Hak miskinnya macam tu, selai je. Hak yang kaya, sederhana, jadi 2 helai macam ihram. Kalau mampu kaya lagi, dia buat baju jahitlah upah orang jahit. Menurut kebiasaan, kain ialah pakaian menutup bahagian tengah badan yang meliputi anggota di antara pusat dan lutut. Itu maksud izar. Izar yang bawah kita kain pelekat lah Haji. Tapi kain pelekat kita dah jahit cantum. Yang kita pakai macam tu. Maksudnya macam kain ihram tu. Lilit. Itu izar dia panggil. Yang atas, yang selimut badan, tak nampak badan ni panggil ridak. Tapi kita dah tak pakai ridak macam tu. Ridak hanya letak macam ni je. Bawa jugalah. Burdah. Asalnya ridak ni kain selendang tu lah. Kain selendang tu kan. Yang lilit badan atas. Okey. Burdah ni macam kain selimut. Lagi besar sebenarnya daripada ridak. Tapi dua-dua tu lebih kurang lah pakaian yang di atas. Tapi kita sekarang ni tak pakai dah. Kalau ihram memang atas tu ridak lah tu. Pakaian yang atas tu kain ridak. Kain burdah. Kain selimut kita. Kelima. Okey, buat pakaian tadi selesai. Yang kelima. Azan tidak sunat bagi orang perempuan. Namun sunat baginya iqamat sahaja.
Boleh tak azan? Bab boleh tak boleh? Boleh. Bab sunat mana lebih baik? Baik tak payahlah. Walaupun ada qaul ulama kata kalau rumah tu perempuan semua, elok dia azan juga. Tapi dengan nada yang perlahan lah, taklah pakai macam orang lelaki kan. Perlahan. Sekadar satu orang dua orang dalam rumah aja. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nak ambil zikir azan tu dalam rumah, nak bagi ada juga. Kan? Tapi kalau ada orang lelaki, walaupun lelaki tu anak dia ada, dia tak boleh azan. Perempuan. Kena bagi anak azan. Sama ada kita ajar dia, tak apa. Kan? Dia ikut amal ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Dia Allah Akbar, Allah Akbar. Syahadu an la ilaha illallah. Syahadu an la ilaha illallah. Syahadu anna Rasulullah pula. Syahadu anna Rasulullah. Bukan kita yang azan. Dia kena azan. Azan tidak sunat bagi perempuan, namun sunat bagi iqamat, baginya iqamat sahaja, qamat sahaja. Walau bagaimanapun tidak makruh jika perempuan azan dengan suara perlahan, malah ia dianggap sebagai zikir yang berpahala. Tak berdosa kalau dia nak azan. Tak salah kalau dia nak azan. Dengan syarat rumah tak ada orang lelaki. Kalau ada suami dia, kena suami dia azan. Anak orang lelaki kena azan. Tetapi jika azan dengan suara yang kuat, hukumnya makruh, adalah malah haram. Kalau kuat ada orang lelaki, dia hantam kuat macam orang lelaki juga, boleh jadi haram. Kalau menimbulkan fitnah. Sebagaimana diketahui, azan adalah sunat bagi mereka pada setiap solat fardu yang didirikan. Memang sunat diazankan setiap kali kita nak sembahyang fardu. Setiap kali, walaupun waktu sembahyang dah lambat dah. Contoh kita nak sembahyang zuhur pukul 3. Memang zuhur. Lena ke kita buat qailulah, bangun-bangun pukul 3. Sunat azan. Azan dulu. Azan macam biasa. Azan. Tapi taklah memanjang-manjang harakat. Allah. Macam orang masjid. Sekadar ada kalimah azan juga. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Rasulullah, syahadu anna Rasulullah, hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah. Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah. Dah selesai azan. Kan? Ustaz, minta maaf. Ya. Azan sunat setiap solat. Okey dah. Saya sembahyang bilik. Saya ada anak lelaki. Saya kata anak lelaki kena azan. Jadi boleh ke time sembahyang tak samalah kan? Kita suruh dia kena suruh dia azan juga. Dia kita sembahyang sendiri. Macam kita tak sembahyang berjemaah. Macam mana? Sebaiknya bagi dia azan jugalah. Dia azan cukup satu kali. Kita langsung rumah, dia sembahyang kat bilik tapi dia dah azan sana. Katalah dia azan di sana. Kita sembahyang bilik bawah. Dah cukup azan dia tu. Pakai azan dia aja. Kalau kita tak dengar dia azan tu, Kita azan lah. Kita pun tak tahu dia azan ke tidak. Kita azan sendiri dalam bilik. yang jam yang dia azan semua tu kita tak boleh Walau jam tu sebagai petanda masuk dah. Tapi sunat azannya mulut kita. Bukan nak azan ni. Pak, biar dia azan. Radio azan. Itu tak dapat pahala sunat. Tak sunat jawab. Azan radio yang rakaman, suara rakaman ni tak disunatkan kita jawab azan. Nak jawab sah boleh, tak ada masalah. Tapi tak dianjurkan seperti kita jawab azan orang yang azan ni, mulut orang. Kalau kita dengar masjid pun kita dengar Ya, jawab. Kalau kita jauh terdengar tu kita Sekali pun dah cukup. Contohnya kita masjid belah ni, surau belah ni. Surau azan dulu on time. Masjid mungkin dia jadi lambat sikit, seminit 2 minit. Jadi cukup dah sekali jawab dah. Maghrib tadi sekali je kita pakai yang ni. Jawab yang kawan ni cukup dah. Tapi kalau nak jawab, kalau nak buat dua-dua sekali lagi bagus lah. Sini kita dalam perjalanan. Berapa kali masjid kan? Tak jumpa masjid, tak sembahyang kat masjid dengar azan. Tu kita kena jawab. Sunat, disunatkan. Disunatkan azan. Macam radio lah, TV punya azan. Tak disunatkan kita jawab, tapi kalau nak jawab juga dapat pahala zikir. Tak jawab, tak berdosa. Tapi kalau azan real, tak jawab, ada ancaman dia. Tak jawab azan. Boleh jadi dosa. Dosa kecil lah, tak jawab azan. Sekarang kita sambil makan, dia dengar azan, kita jawab, kita makan. Boleh. Perbuatan tak macam kita lagu negaraku terus tegak kan, makan pun kena stop. Bukannya tu, azan jawab je. Sambil kita goreng ikan, Allah Akbar, goreng, tak masalah.
Yang penting kita jawab. Cuma dalam tandas lah. Tak boleh dalam tandas kan. Makan, minum. Macam biasa. Perbuatan boleh buat. Cuma jawab je. Sekali je. Terpulang. Kita jawab sekali punya dah cukup dah. Yang tadilah kita naik kereta lalu surau. Sekali masjid pula. Surau pula. Masjid pula. Azan tu dia menyambung. Kita jawab yang maghrib kan. Sekarang maghrib. Kita jawab sekali tu dah cukup lah. Yang lain tak jawab pun tak apa. Tapi kalau nak jawab lagi bagus. Dapat pahala zikir. Perkara yang membatalkan salat. Okey, takat tu kita berhenti Perkara yang membatalkan salat. Akan sambung minggu depan insya-Allah. Bismillah. Ya, jangan. Ya. Betul tak betul, kita tak ada bukti. Nak kata dia tak betul pun tak ada bukti. Nak kata dia betul pun wallahualam. Tapi kita lebih baik letak sangka baik lah. Letak sangka baik, dia mengaku. Tak payah nak selidik, pergi selidik mai. Bukan kerja kita nak selidik. Bagi orang yang bertanggungjawab, dia contoh jabatan agama, dia bertanggungjawab untuk selidik. Dia boleh selidik. Kita tak payahlah. Tak ada kena-mengena. Saya jabatan agama ni dia ambil jalan untuk elak fitnah. Bukan dia tuduh orang tu tak betul. Dia bila tak ada kepastian, dia stop dulu. Bukan nak tuduh engkau bohong. Bukan nak tuduh engkau ni buat ajaran sesat. Cuma kami dah tak pasti, lebih baik elak daripada fitnah tu lagi baik daripada bila dah terlibat, memang silap betul, dah nak kena menjawab banyak ceritanya. Susah. Lebih baik elak. Bukan elak tu sehingga dianggap bahawa kita tuduh dia bohong, kita tuduh dia palsu, kita tuduh dia ajaran sesat. Tak, bukan tuduh, tak tuduh. Cuma kami nak selamatkan keadaan kami. Tu baguslah jawatan agama dia ambil tindakan macam tu. Tak ada. Dia walaupun orang tu sah, maksudnya akidah dia betul, dia ulama betul, bila dari sudut pengurusannya dia tak isi borang salah, jawatan agama mungkin reject. Tapi reject tu bukan kerana kau sesat. Bukan kau kerana kau pembohong. Kau betul, kau ajaran betul, ulama juga, tapi teknikalnya tak betul, tak boleh nak luluskan. Kan? Jadi bukanlah dia orang memfitnah. Jawatan agama tak fitnah. Kan? Itulah macam kita juga kadang isi borang silap. Dah kena reject. Bukan reject tu nak tuduh kita bohong. Claim palsu. Dah pasal teknikal salah. Itu je, bukan kita fitnah pun. Pasal teknikal tak kena. Jadi kita kena ambil kira juga peraturan negeri negara kita. Kita kena ambil tahu. Jadi bila teknikal dari sudut kenegerian kita tak lulus, tak boleh lah. Bukan kata dia bohong, bukan kata dia fitnah, tidak. Seperti undang-undang negara ini Selangor. Kan, undang Selangor tak boleh bawa penceramah daripada negara luar Malaysia. Orang luar tak boleh. Dalam masjid surau dalam Selangor ni kecuali 3 masjid je boleh. Masjid Negeri, Masjid Bukit Jetong dan Masjid di Raja Kelang. Masjid apa? Raja Kelang tak mana? Saya pun tak tahu orang sebut itu, kita sebut je lah. Kan di Kelang. 3 masjid ni je boleh bawa penceramah luar. Indon ke, Brunei ke, Yaman ke, Mesir ke. 3 ni je. Masjid lain tak boleh terima. Tu undang-undang dibuat oleh, yalah, jawatan agama kita kan. Dia yang bawah jawatan agama, tak salah saya, bidang kuasanya hanya Masjid Surau. Kalau tempat lain tu atas arahan lah. Wallahualam tu kena panggil lah. Adalah dia punya peraturan enactment dia kan. Tapi itulah.
Kita bawa mai ulama besar mana pun nak ceramah di tempat masjid kita. Masjid bukan 3 masjid tadi, tak boleh. Bukan kerana kita kata dia tak alim, bukan kerana dia bohong ke, fitnah ke, ataupun dia tak. Tapi undang-undang kita macam tu, tak boleh. Tak boleh. Kita sangka baik dan kita diam. Tak kata ya, tak kata no. Dah. Oh, ya ke? Ya ke? Dan jalan selamat. Tak payahlah, pasal kita tak ada kaitan. Kalau dia mohon, saya ni pegawai masjid, pegawai di jabatan agama nak bagi tauliah, tak bagi tauliah. Tu saya kena siasat nah. Selidik mana borang kau, mana sijil kau, mana pengesahan kau, mana. Kena kajilah. Tapi kita orang awam ni, dia berlaku kat mana tu, kat Terengganu ke, Kelantan ke mana ke, kita tak ada kaitan, tak payah nak sembang lah hal dia. Silap jadi mengumpat pula, fitnah dan sebagainya. Tak payah nak sembang, biar dia. Tak tahu, wallah alam, kan, selamat. Kalau apa tu, dia orang mengaku-ngaku, kita, oh ya ke, insya-Allah lah mudah diberkati Allah. Dah selesai. Memang itulah pendirian jabatan agama kita, lebih baik elak terus daripada fitnah. Yang kita tak pasti betul tak betul, kita elak. Kalau memang pasti betul dengan sijilnya, sahih kesahihannya, sehingga nak tolak tak boleh, baru kita terima, dah silakan. Boleh sama. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. واختمنا بالحسنى وأنت راض عنا في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم.